محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 22, baris yang ke-16 daripada bawah. Muka surat 22, baris yang ke-16 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula qaul yang dipilih, qaul yang al-qaulul mukhtar, qaul yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Ini qaul, pandangan yang muktamad, yang dipilih oleh kebanyakan ulama, bahawasanya mereka itu Qadariyah, bahawasanya mereka itu Mu'tazilah Qadariyah. Tiada harus kita kufurkan mereka, tiada harus kita kufurkan mereka itu Mu'tazilah Qadariyah. Tiada harus kita kufurkan, mana tiada harus kita menghukumkan Mu'tazilah Qadariyah dengan kufur. Dan jikalau berkata mereka itu, yakni beriktikad oleh mereka itu, hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Dan jikalau berkata dengan mana i'tiqad, dan jikalau berkata mereka itu beriktikad mereka itu Mu'tazilah Qadariyah, hamba ni manusia, malaikat, jin tu hamba. Hamba mana tiap-tiap makhluk yang keluar daripadanya perbuatan ikhtiari, pilihan. Maknanya perbuatan manusia datang dari pilihan, jin malaikat datang dari pilihan, dipanggil hamba. Dan jikalau berkata mereka itu beriktikad mereka itu Mu'tazilah Qadariyah, hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Jadi qaul, pandangan ulama yang dipilih oleh kebanyakan ulama, tiada harus kita mengkufurkan Mu'tazilah Qadariyah sekalipun mereka berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Bukan Allah yang menjadikan perbuatan hamba, hamba sendiri yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Hamba yang menjadikan perbuatan dirinya dengan qudrah yang Tuhan letak di hamba. Yang mana pegangan Mu'tazilah Qadariyah ini dipanggil kam muttasil pada perbuatan yang kita bicara terdahulu. Sebab sekarang kita masih lagi membicarakan sifat yang keenam, sifat wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat,
keesaan Allah pada perbuatan. Yang panjang sekarang adalah berkaitan dengan keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan keluar dua makna. Kemudian ternapi, tertolak dua kesyirikan. Dua kesyirikan, sama ada kam muttasil pada perbuatan ataupun kam munfasil pada perbuatan. Al-kamu tu berbilang. Wahdaniyah esa satu, kam berbilang. Muttasil itu berhubung, munfasil berasing-asing. Berhubung macam mana? Ini Mu'tazilah Qadariyah. Berhubung dengan makna perbuatan Allah separuh, perbuatan hamba separuh. Perbuatan Allah jadikan kudrah di hamba. Selepas daripada tu, kudrah di hamba itulah yang membekah pada usaha hamba dan menghasilkan usaha hamba. Itu kam muttasil. Dipanggil bersekutu pada perbuatan. Sebagaimana juga hak berkaitan dengan Tuhan letak kuah di sesuatu. Tuhan letak kuah, kekuatan tajam di pisau, kuah, kekuatan hararah, kepanasan di api, kuah di nasi, kuah di air, kuah di obat. Sampai masa kuah itulah tajam tu memutuskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Tapi tajam tu mari daripada perbuatan Allah. Panas tu yang menghanguskan sendiri, bukan Allah yang menghanguskan. Tapi panas tu Allah yang bubuh. Ada pun hak Mu'tazilah Qadariyah ini, dia hanya berkait dengan hamba. Tuhan letak kudrah di hamba, kudrah itulah yang membekah. Hanya berkait dengan perbuatan hamba. Tapi kalau kita tengok, nak seperti sama antara Tuhan letak kudrah di hamba, Tuhan letak kuah di sesuatu. Sebab macam kita kata di obat, Tuhan jadikan kandungan di obat tu. Pemakanan, sama ada habatus sauda ke, minyak zaitun ke, buah kurma ke, yang orang sekarang mengkaji dia punya kandungan tu. Jadi kandungan yang ada di pemakanan tu Allah yang jadikan. Hak hamba ni Allah yang jadikan kudrah di hamba. Di pisau, di api, di nasi, di air, di obat, di pemakanan Tuhan jadikan kuah. Pandai ni. Kemudian sampai masa kudrah di hamba yang membekah, bukan perbuatan Allah. Sampai masa kuah yang bekah, bukan perbuatan Allah. Dia nampak macam sama. Sama dari segi kam muttasi pada perbuatan. Hukumnya pun sama, khilaf pada kafir. Tetapi kalau Mu'tazilah Qadariyah hanya berkaitan dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, kudrah tu bekah. Adapun hak berkaitan dengan kuah ni, dia pergi kepada mazhab Tabaiyin. Itu mazhab lain tu, bukan Mu'tazilah Qadariyah. Tapi ini pun terpesong sama. Yang khilaf pada kafir sama juga. Sebab terkadang hak kuah ni ada orang sebut Mu'tazilah Qadariyah. Tidak. Mu'tazilah Qadariyah qadar daripada kudrah, qadar. Jadi qadariyah hak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan di hamba. Adapun kuah di sesuatu, itu bukan kudrah dia panggil. Kudrah yang Tuhan jadikan di hamba, itu Mu'tazilah Qadariyah. Tapi sama-sama kam muttasil pada perbuatan. Berbilang tu kan buat secara berhubung, makna bekerjasama, separuh-separuh. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Perbuatan Allah letak kuah di sesuatu. Kuah, kekuatan tajam di pisau. Qaf, waw, ta marbutah. Quwwatun. Tuhan letak kuah, kekuatan panas di api. Sampai masa kekuatan tajam itu yang memutuskan, bukan perbuatan Allah yang memutuskan.
Sampai masa kekuatan panas di api yang memanas dan menghanguskan, bukan lagi perbuatan Allah. Ini dipanggil apa ni? Dipanggil secara berhubung bersama. Satu laginya munfasil. Hak munfasil ni tak ada kaitan ni. Hak ni secara berasingan. Bukan berkait dengan Allah dah, berasingan. Perbuatan Allah, perbuatan Allah. Buat langit, buat bumi, perbuatan Allah. Adapun putus semata-mata perbuatan pisau, tidak berkait dengan kuah ketajaman yang Tuhan letak di mata pisau. Tak kait dengan Allah. Secara munfasil saya dipanggil apa? Secara infisal, secara suku-suku. Hak perbuatan Allah, perbuatan Allah nah. Hak perbuatan makhluk, perbuatan makhluk. Semata-mata pisau memutuskan, semata-mata api menghanguskan. Ini infisal ni. Ni ijma' ulama' kafir. Infisal ni memang ijma' ulama' kafir. Semata-mata hamba yang berbekah, semata manusia yang berbekah, semata-mata jin yang berbekah, semata-mata malaikat yang berbekah, yang tidak berkait dengan kudrah yang Tuhan jadikan. Itu kafir ijma' ulama'. Itu dipanggil munfasil. Berbilang tu kan buat, tetapi secara infisal, secara berasing-asing. Bahagian perbuatan Allah, perbuatan Allah. Bahagian perbuatan makhluk, perbuatan makhluk. Tidak ada kaitan pun Allah dengan perbuatan makhluk tu. Itu hak infisal, berasing-asing. Itu kafir ijma'. Hak Mu'tazilah Qadariyah ni, hak ni secara ittisal, makna ada berhubung juga. Berhubung, bekerjasama, separuh-separuh. Perbuatan Allah letak kudrah di hamba. Perbuatan Allah letak kuah di pisau, di api dan makhluk-makhluk yang lain. Sampai masa setakat tu je perbuatan Allah. Sampai masa perbuatan hamba sendiri. Gerak diam tu hamba sendiri, tapi dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Sampai masa putus hangus tu perbuatan makhluk sendiri, bukan perbuatan Allah. Tapi walaupun memutuskan perbuatan pisau bukan perbuatan Allah, tetapi dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau. Yang memanas, yang menghanguskan perbuatan api, bukan perbuatan Allah, tetapi dengan kekuatan panas yang Tuhan bubuh di api. Ni hak secara ittisal, secara berhubung, mana secara kerjasama, secara separuh-separuh. Ni hak khilaf pada kafir. Ini khilaf pada kafir. Jadi sebagaimana Mu'tazilah Qadariyah, pandangan yang muktamad tak hukum kafir. Begitu juga dengan hak tabaiyin ni. Pisau secara semula jadi memutuskan bukan perbuatan Allah. Api secara semula jadi menghanguskan bukan perbuatan Allah, tetapi dengan kuah yang Tuhan jadikan di mata pisau dan kuah yang Tuhan jadikan di api. Hak ni hak pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir juga. Tapi lain-lain tu. Tapi kedua-dua Mu'tazilah Qadariyah ke mazhab tabaiyin ke, sama-sama muttasil pada perbuatan, mensyirikkan Allah pada perbuatan secara berhubung, secara bekerjasama, bukan secara infisal, secara berasing-asing yang tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Itu kafir ijma' ulama'. Pisau semata-mata memutuskan, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Api semata-mata menghanguskan, tidak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Hamba semata-mata bekah, tidak berkaitan dengan perbuatan Allah yang jadikan kudrah di hamba. Itu kafir ijma' ulama'. Kita bicara kafir-kafir ni bukan bicara bab Islam, bicara bab iman. Kafir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahirnya ianya adalah orang Islam. Secara zahirnya ianya adalah orang Islam. Melainkan dia menyatakan itulah pegangan dia, maka murtadlah dia. Iman dia tidak ada, Islam dia pun terbatal. Itu bicara lain. Adapun yang duduk cakap tu, cakap asbab tu tak salah.
Pisau tajam molek. Sekali tarik je. Mana semelih, mudah je, sekali tarik je. Orang semelih lembu tu kan, pisau bukan pisau murah-murah tu, pisau mahal-mahal tu. Mana sekali dia tarik je, putus lalu. Tajam molek pisau tu cakap asbab. Kuat molek api sekejap je habis, tu cakap asbab. Pegangan masing-masing. Kalau dinyatakan pegangan saya begitulah, tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala, maka dia menzahirkan pegangan yang kafir, maka terbatal dia sebagai orang Islam. Terbatal dia sebagai orang Islam. Yang kita bicara sekarang adalah berkaitan dengan iman. Jadi kalau kam munfasil pada perbuatan untuk kafir ijma' ulama, sekarang bicara bab Mu'tazilah Qadariyah ini adalah kam muttasil pada perbuatan. Ini ulang balik ni, lama dok sebut kam muttasil, kam munfasil. Oh, molek dah kita dah. Kam tu molek dah. Ke bolong lagi. Kokang pening kepala. Dah kokang. Kam berbilang. Lawan kepada wahdaniyah, esa satu. Muttasil berhubung, munfasil bercerai. Orang ngaji tajwid pandailah muttasil, munfasil dengan ngaji tajwid. Tak anda apa? Ma wajib muttasil, ma jaih munfasil. Tak begitu? Ma wajib muttasil, ma jaih munfasil. Orang sekarang ni dia terjemah. Kita ngaji budak-budak tu tak ada terjemah. Cuma tengok tu tahulah. Tu mak muttasil tu, mak wajib muttasil. Tu mak munfasil tu, mak jaih munfasil. Terjemah tak ada, cuma tengok tu kenal. Orang ngaji sekarang dia terjemah. Jadi muttasil munfasil tu boleh faham lah. Muttasil berhubung. Muttasil ni jaa, tu muttasil. Munfasil ni dua ayat. Berasing-asing tau. Ke mana? Terjemah orang sekarang lah. Terjemah ke mana? Ni kam muttasil ni mana berhubung. Perbuatan Allah separuh, perbuatan makhluk separuh. Kam munfasil berasing-asing tu. Perbuatan Allah lah. Tak ada kaitan dengan makhluk. Perbuatan makhluk lah. Tak ada kaitan dengan Allah. Ni. Itu kam munfasil. Kalau kita buat bandingan kok, kam muttasil ni barang berat. Bila barang berat, kena angkat dua orang. Buat satu kerja, tapi yang mengangkatnya berbilang dua orang. Tapi pada satu kerja yang sama. Itu kam muttasil. Kam munfasil ni kalau tak bandingan kok, barang ringan. Maknanya kamu angkat separuh, kamu angkat separuh. Tak usah duduk balah-balah lah. Siap angkat, baliklah. Jadi macam ni, berbilang tu kan angkat, tapi munfasil, berasing-asing. Separuh kamu angkat, separuh kamu angkat. Tak usah duduk balah-balah. Siap balik. Itu soalnya gitulah. Jadi hak kawan ni angkat, tak ada kaitan dengan sebelah ni. Hak kawan ni sebelah angkat, tak ada kaitan dengan sebelah ni. Itu munfasil. Tapi kalau barang berat, tak boleh angkat seorang. Kena pakat dua orang. Itu berhubung. Yang angkat berbilang, tapi angkat barang yang sama. Faham tak ni? Jadi yang menggerak diamkan hamba, perbuatan Allah dan juga perbuatan hamba. Perbuatan Allah di mana? Tuhan letak kudrah di hamba. Dengan kudrah itulah hamba gerak diam pada melakukan usaha. Tu. Dia panggil apa ni? Dua perbuatan di sini. Perbuatan Allah letak tajam di pisau. Perbuatan tajam putuskan. Putuskan tu perbuatan tajam. Tapi bukan tajam semata-mata yang memutuskan. Tajam tu Allah yang buat. Tu muttasil dipanggil berhubung. Munfasil ni Allah buat langit, buat bumi. Tu perbuatan Allah. Lepas tu sebaliknya makhluk ni, perbuatan makhluk sendiri tak ada kaitan langsung dengan perbuatan Allah, berasing-asing. Itu kafir ijma' ulama. Berkaitan dengan kam muttasil pada perbuatan,
hakam munfasil pada perbuatan, yang mana keesaan pada perbuatan keluar dua makna. Jadi sekarang ni masih lagi bicara hak berkaitan dengan hak hakam muttasil pada perbuatan, hak Mu'tazilah Qadariyah. Keesaan pada perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah yang dibicara permulaan tu. Hak wajib kita berpegang bahawa sekalian yang berlaku perbuatan Allah, sama ada perbuatan baik ataupun jahat. Perbuatan baik iman dan taat, berlakunya keimanan perbuatan Allah, berlakunya gerak dia melakukan ketaatan perbuatan Allah. Perkara jahat pula kufur dan maksiat. Hati seseorang kufur kepada Allah. Seseorang bercakap dengan percakapan yang kufur. Seseorang melakukan perbuatan kufur, gerak diam pada menyembah berhala, itu perbuatan kufur. Ianya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerak diam perbuatan kufur, hati kufur, Allah yang buat. Bercakap dengan percakapan kufur, Allah yang buat. Perbuatan kufur, mana gerak diam semua berhala, perbuatan Allah. Gerak diam melakukan perkara maksiat, gerak diam berjudi, minum arak, gerak diam berzina, merampok, mencuri, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah perbuat sebagaimana yang Allah qadakkan pada azal. Itu nanti pergi pada sifat iradah. Sekarang ni kita sifat wahdaniyah, keesaan pada perbuatan. Allah yang perbuat sekaliannya. Allah mana yang perbuat? Allah yang bersifat dengan kudrah. Nanti dia akan masuk sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Mana perbuatan baik ke jahat ke, perbuatan Allah. Perbuatan yang zahir daripada manusia pun Allah yang perbuat. Perbuatan yang zahir datang daripada jin ke, syaitan ke, malaikat ke, binatang ke, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gerak diam manusia perbuatan Allah, gerak diam jin, gerak diam syaitan, gerak diam malaikat, gerak diam binatang, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni dia umumkan lagi, dia meratakan lagi. Cukup dah dengan sekalian perkara yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirat, kesemua yang berlaku adalah Allah yang melakukan. Kesemua yang berlaku adalah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Cukup dah. Tapi diperinci lagi. Kesemua tu mana? Hak baik, hak jahat, perbuatan Allah. Zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Zahir daripada jin, syaitan, malaikat, binatang, perbuatan Allah. Perbuatan yang ikhtiari ke, ittirari ke, perbuatan Allah. Walaha, perbuatan baik ikhtiarilah, perbuatan jahat ikhtiarilah, perbuatan Allah. Yang zahir daripada manusia bukan perbuatan ikhtiari, perbuatan ikhtiarilah, perbuatan Allah. Jadi pusing-pusing hak sama aje. Ada ni. Sekarang perbuatan baik dan jahat, perbuatan Allah. Perbuatan yang zahir daripada manusia, perbuatan Allah. Dan zahir daripada manusia tu apa? Perbuatan baik dan jahat tu lah. Perbuatan zahir daripada manusia, perbuatan baik dan jahat ni perbuatan apa tu? Ikhtiarilah tu. Manusia yang memilih untuk melakukan kebaikan, manusia yang memilih untuk melakukan kejahatan, perbuatan Allah. Hak tula je. Tapi kita akidatun najing ni tak tahulah. Dia faham realiti kita ni. Sekalian perkara tu tak beres. Sekian perkara tak beres. Tak beres sekian perkara. Ni saya dah sebut semua ni. Atau soalan panjang. Tapi salah juga saya baca soalan tu. Soalan tu pula tak sebut nama. Tapi mungkin yang tahu soalan tu kejut juga bab baca soalan. Baca soalan, bukan siapa yang hantar soalan. Salah jugalah sebab soalan tu makan dengan akal manusia. Soalan tu makan dengan akal manusia. Dan soalan tu orang bawa kepada orang lain. Soalan nak jawab macam mana? Tak jawab. Sebab soalan dia bijau.
Dah dia orang bijak, orang duk KA tu. Orang duk pakak di KA tu. Bukan sebarang-sebarang orang lah. Masalah dia bijak. Bahaya saya baca soalan dia. Dah radio pula di Masjid Abidin. Masjid Abidin, Masjid Putih hok malam kami tu radio lah. Dia baca soalan tu bahaya. Tapi tuan dia baca soalan, dialah baca soalan dah panjang dia tu. Baca soalan. Maknanya sekalian perkara tapi bagus dia. Dia ulang dengar dia kata. Sungguhlah ulang dengar. Tapi dia sekalian perkara saya berpegang. Tak ada isu sekalian perkara. Berbujurlah. Tapi takkan perkara jahat mari Tuhan juga. Kita pun jadi pening semula. Bukan dia dah pening, kita pula pening. Yelah sekalian perkara. Tak ada, saya pun berpegang. Tak ada isu. Kita buat baguslah lah. Tapi takkan perkara jahat mari Tuhan juga. Dah sekalian perkara kan. Bukan sekalian perkara yang baik. Sekalian perkara. Tapi takkan hak jahat mari Tuhan juga. Dah kalau jahat bukan mari Tuhan, sekalian tu tak ada sekalian dah lah. Sekalian perkara daripada Allah, tak ada isu. Tapi takkan pilihan kita pun daripada Allah juga. Dah sekalian. Ini ikhtiar ini mari daripada Allah juga ni kita matla'i, kita akidatun najim ni. Kena-kena ada orang faham gitu. Jadi sekalian hak dia kata dia faham, dia pegang, tak ada isu tu, tak tahulah apa maksud sekalian tu. Sekalian ke semuanya, segala-galanya. Tak tahu nak guna ayat mana dah. Hak Nabi bersabda wabil qadari kullih tu. Dan engkau beriman dengan kehendak dan perbuatan Allah kullih, sekalian. Hak Quran menyatakan kullum min indillah. Kata oleh Muhammad Muhammad, sekalian perkara daripada Allah. Dah. Allah lah khaliqu kulli syai'. Allah yang menjadikan sekalian perkara. Nak cerita apa lagi? Sekalian. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Sekalian. Tak ada dah, tak ayah pergi cerita. Sekalian. Bergerak tubuh badan kita, perbuatan Allah. Bila bergerak tubuh badan kita, bukan tubuh badan je bergerak. Di tubuh kita tu banyak barang tu tubuh kita tu. Bergerak juga. Perbuatan Allah, sekalian perbuatan Allah. Jadi hak gerak di tubuh badan kita perbuatan Allah juga. Sekalian tak sudah tanyalah. Perbuatan Allah menggerakkan tubuh. Hak ada di tubuh tu, tu tak payah Allah buat dah. Mana turut je lah tubuh yang Allah gerakkan. Jadi bergerak baju bukan perbuatan Allah. Bergerak kain bukan perbuatan. Bukan. Bergerak kopiah, tudung ke cermin mata ke, bukan perbuatan Allah. Bukan perbuatan Allah. Dah sekalian nak buah mana? Sekalian nak buah mana? Jadi bergerak kereta, perbuatan Allah. Hak ada dalam kereta? Bukan. Dah ada kereta kan, kereta bergerak. Kalau dia tak bergerak jadi katung lah pula. Dia tengok katung kan, kereta bergerak, orang duk terbang, dah gerak. Tu katung. Jadi dah kereta digerakkan oleh Allah. Yang duduk dalam kereta, kereta kita kata kecil, bah ke, kereta api ke. Kereta api tu yang Allah gerakkan hanya kepala gerobok je. Kan ditukar kepala tu kan. Hak jenis tukar lah. Depan belakang tu. Hak jenis tak tukar. Hak jenis dia duduk depan. Hak duduk belakang tu. Hak jenis tak tukar tu tau. Kan dia ada muka depan belakang kan. Tu hak LRT tau. Bukan dia ada muka depan belakang. Dia tak tukar-tukar tau. Dia tukar. Hak tukar tu hak gerabak kereta api biasa tukar tau. Kalau hak jenis LRT tu, dia gerak depan belakang. Jadi Allah hanya menggerakkan hak depan aja. Lepas tu hak belakang tu bukan Allah. Hak dalam tu bukan Allah. Mana kata sekalian? Sekalian sudahlah. Kata. Tu kata mudah sebenarnya. Tapi wallahu alam lah. Mungkin ayat sekalian tu tak cukup, naklah ayat macam mana? Sekalian.
yang baik, yang jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, sekalian di dunia, di akhirat, sekalian perbuatan Allah. Jadi makhluk tak ada perbuatan, tak ada lah. Makhluk tu buat imam malaikah sekalipun tak ada. Semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tugas-tugas malaikah tu macam tugas kita lah. Kita ditugaskan menjadi khalifah atas muka bumi. Kita ditugaskan untuk mengabdikan diri akan Allah. Apa yang kita buat tu, itulah perbuatan Allah. Sama dengan tugas malaikat, menurunkan wahyu, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, mencatat kebaikan, kejahatan, meniupkan roh, mencabut roh. Ini soal di alam barzah, jaga syurga, jaga neraka, kesemuanya adalah perbuatan Allah. Makhluk, malaikat sekalipun tidak ada perbuatan. Itu hakiki dia lah. Sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, gitu je. Simple saja. Faham, pegang, kata je. Tu alhamdulillahi rabbil alamin tu. Allah Rabb, Allah Tuan bagi segala-gala. Tuan Rabb, Tuan yang hakiki. Hak dia belaka. Sudah. Allah sebagai Rabb, kita sebagai marbuk yang direntah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marbuk kita ni lemah. Tidak ada apa-apa peranan. Walaupun zahirnya itu perbuatan pilihan kita. Kita memilih pun adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita pilih adalah barang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak menghendaki mereka itu melainkan barang yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuan bagi sekalian alam. Maknanya seseorang tu menghendaki, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menghendaki, itulah kehendak dan perbuatan Allah. Bukan seseorang menghendaki, bukan terdetik di hati seseorang pun adalah kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun perbuatan ikhtiari itu kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan usaha. Tapi diri pilihan dan usaha tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana disandarkan pilihan dan perbuatan kepada hamba hanya pada zahir sahaja, kerana ayat Al-Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah dan akan dikau kami yang minta pertolongan. Maka ayat Quran menyandarkan menyembah tu kami, meminta pertolongan tu kami. Maka kami ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Walaupun itu hamba tetap duduk di bawah alhamdulillahi rabbil alamin, pilihan dan usaha hamba tetap marbub kepada Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Itu sahaja. Hak perbuatan yang ikhtiari kena jagalah pula. Kalau tak jaga situ, terundur kepada akidah Jabariyah. Walaupun hakikinya memang Jabariyah. Walaupun hakikinya memang Jabariyah. Tapi kenapa Jabariyah terpesong? Sebab tidak berpegang dengan ayat Al-Quran yang menyandarkan perbuatan kepada hamba. Tetapi Jabariyah tidak ada ulama yang menghukumkan kafir. Mu'tazilah Qadariyah ni khilaf pada kafir. Cuma pandangan yang dipilih oleh banyak ulama tidak dihukumkan kafir. Walaupun Mu'tazilah Qadariyah ini berpegang hamba yang menjadikan perbuatan dirinya sekalipun. Bila hamba menjadikan perbuatan dirinya ni mengsyirikkan Allah pada perbuatan, sekalipun pandangan dipilih tidak menghukumkan mereka kafir. Tapi mereka ni fasik lagi, mubtadi'. Fasik berdosa besar. Mubtadi' mereka yang berpegang dengan akidah yang bid'ah. Akidah yang direka-reka, yang tidak ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah pegangan. Ini bid'ah yang sesat, tempatnya neraka.
Adapun bid'ah ke tidak bid'ah ke baca kunut, bid'ah ke tidak bid'ah ke kita berjemaah lepas mayat untuk berwirid, tu benda khilafiah fiqh je. Bid'ah ke tidak kita berjemaah tarawih 30 malam yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah ke tidak kita tahlil ke talqin ke, tu kok pandalah nak tahlil nak talqin tambah mujur baru. Malam-malam jog kita tahlil, lepas tu malam-malam malah. Lepas tu lepas ke bumi nak talqin pula, panjang pula tukang talqin, kita banyak kerja. Jadi dak talqin mujur boleh balik cepat. Ada wasiat jangan talqin. Wasiat jangan talqin. Ustaz tu Allah sungguhnya lah duk peringat. Ingat tu arwah pesan jangan talqin sebab dia hak tukang hasutnya. Dia tukang hasut. Sungguhlah dianya. Sebab apa? Anak murid setia. Siapa ke wasiat pada anak-anak kalau dia mati jangan talqin. Sebab apa? Sebab ustaz dia royak bid'ah. Jadi dia wasiat. Ustaz ni kau duk peringat. Kata tak payahlah orang faham dah. Ingat ke boleh balik cepat dak talqin. Boleh ke adik arwah memang dak talqin, dia tahlil setengah jam situ. Allah, lambat juga kita. Macam tahlil tak rumah dah. Lamalah. Kita tahlil tak rumah kan lama kan. Dia tahlil macam gitu lah. Allah kata yang arwah tu apalah wasiat jangan talqin. Wasiat jangan talqin dah tahlil. Baru kena. Wasiat jangan talqin dah tahlil, adik dia baca Quran pula. Satu hal pula tu. Jangan segala-galanya pesan gitu. Jadi ingat kau boleh balik cepat. Dia tahlil panjang sungguh. Tak tahulah adik dia sebab apa dia tahlil panjang tu. Gerang kau dah kubur orang kali. Siapa ke wasiat sungguhnya. Yang ustaz kau kata bid'ah talqin tu orang tahlil, dia tunggu juga, dia tak balik. Dia tunggu, dia tahlil juga. Kata baliklah, tegur, jangan duk tahlil lah. Walaupun arwah wasiat jangan talqin, jangan kita tambah lain bid'ah belaka. Bid'ah belaka. Tu kok pandai. Tu kok pandai tu. Kecil memang begitunya. Saya mengaji belaka. Waktu guru yang tak ada tahlil, saya mengaji. Tu guru tak ada talqin, saya mengaji. Tu guru lepas sembahyang beri salam tu bangun, saya belajar. Suka. Tak lepas sembahyang tak ada wirid, tak ada doa. Doa juga lepas wisalam tu angkat tangan, Allahumma antas salam wa minkas salam, habis wa sallallahu, raut muka terus bangun. Sedap gitu, cepat boleh keluar. Di pondok lain pula tunggu tahlil ni, tunggu wirid panjang. Mula-mula tu panas punggung kau. Malah mula-mula tu bab kita mari daripada sudah salam dia tunggu angkat tangan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Habis waktu wa sallallahu tu je. Raut muka balik. Salam jangan. Bid'ah salam. Dah salam kan? Senang dah apa kita. Orang ajak pergi tahlil, dia pergi. Siapa tempat tahlil, dia tak tahlil. Dia tu angkat tangan berdoa je. Dah tahu rumah pun tak apa sebab tu guru mari. Baca doa pun wujud dah walaupun tak tahlil pun. Begitu je. Tak ada masalah. Saya mengaji belaka. Tapi bid'ah i'tiqadiyah ni bid'ah pegangan. Ni qadariyah ni bid'ah pegangan. Orang yang berpegang dengan akidah qadariyah bahkan terkadang lebih sesat daripada qadariyah pun ada. Ni ada heran. Bid'ah i'tiqadiyah. Jadi Mu'tazilah Qadariyah ni pandangan yang dipilih, pandangan yang muktamad, tak hukum kafir. Tapi pegangan yang fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah. Berdosa besar ni tinggal semayang berdosa besar, tinggal puasa berdosa besar, berjudi, minum arak, berzina dosa besar, riak, ujuk, takabur hasad dosa besar. Tadi nak banding. Ini dosa besar akidah yang khilaf pada kafir. Dosa besar pegangan Mu'tazilah ni pula ni, malaikat catat setiap saat. Berbeza dengan dosa besar berjudi, berbeza dengan dosa besar minum arak, berzina. Tidak ada orang berjudi sepanjang masa, tidak ada orang minum arak sepanjang masa, tidak ada orang berzina sepanjang masa. Jadi saat mereka berjudi, minum arak, berzina, malaikat catat dosa besar.
Tapi hak pegangan yang Mu'tazilah ni, malaikat catat dosa setiap saat, walaupun ketika semayang, walaupun ketika berada di bulan Ramadan, walaupun ketika berada di tanah haram Mekah Madinah. Semayang tidak akan diterima oleh Allah, puasa tak akan diterima oleh Allah, haji tak akan diterima oleh Allah, walaupun hukum je sah kerana tidak dihukumkan kafir. Tak kena qada semayang, tak kena qada puasa, tak kena pergi Mekah semula, tapi tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab semayang serta mensyirikkan Allah pada perbuatan kan muttasil. Berpuasa serta mensyirikkan Allah pada perbuatan kan muttasil. Di tanah haram Mekah Madinah serta mensyirikkan Allah, pegangan ni kan muttasil pada perbuatan. Hak tak hukum kafir ni. Hak pandang dipilih dia tidak menghukumkan kafir, tapi fasik lagi mubtadi'. Pegangan yang berdosa besar, pegangan yang bid'ah, yang khilaf pada kafir, yang disebut khilaf pada kafir. Adapun Mu'tazilah Jabariyah, tidak ada ulama menghukumkan kafir, tapi hukum fasik lagi mubtadi'. Tidak ada ulama yang menghukumkan kafir hak Jabariyah. Jadi Jabariyah dengan Qadariyah ni, Qadariyah lebih berat daripada Jabariyah lagi. Kemudian sebelum ni kita letak dah antara ahli sunnah di tengah, Jabariyah, Qadariyah. Sama sebelah-sebelah. Hakikinya sama macam Jabariyah, hak Tuhan belaka. Tetapi pada zahirnya kita ada pilihan dan perbuatan. Kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Sama dengan Qadariyah ni. Mereka berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi mereka terlajak pilihan dan perbuatan bagi bekah. Tetapi walaupun kita letak di situ seperti serupa, sebab kita pun berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak bagi bekah. Mu'tazilah Qadariyah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta bagi bekah. Tu bezanya. Serta bagi bekah. Kita ahli sunnah wal jamaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tapi tak bagi bekah. Mu'tazilah Qadariyah ni berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan serta memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Jadi ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan tetapi tak bagi bekah. Di situ kita kata serupa antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kena beringat, tak serupa sungguh. Sebab walaupun kita ahli sunnah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, jangan lupa hakikinya hak Tuhan juga tak ada sebenarnya. Berbeza dengan Mu'tazilah Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan sungguh hak hamba. Tak sama. Tapi biasa kita mengaji samalah, tapi kena faham molek. Sebab apa? Sebab hakikinya Jabariyah. Hakikinya pilihan dan perbuatan kita Jabariyah. Tak ada pilihan dan perbuatan hakiki dia. Dah kata berpegang ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, bukan pada batin hakiki. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, hamba ada pilihan dan perbuatan zahir dan batin. Dia gitu. Kita hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, batin hakiki Jabariyah. Hak Tuhan belaka termasuk pilihan dan perbuatan hamba. Bukan setakat ayat bekah yang menjadikan itu perbuatan Allah. Diri pilihan dan perbuatan hamba pun hakikinya Jabariyah, hak Tuhan. Jadi kalau sebut kata seperti Qadariyah, kena beringat. Sebab hakikinya Jabariyah. Sebab ada orang memahami ahli sunnah wal jamaah ni ada pilihan dan perbuatan mutlak zahir dan batin. Cuma tak bagi bekah. Itu bukan ahli sunnah gitu. Kalau bagi bekah tu Qadariyah. Tapi mereka mengatakan bukan bagi bekah. Tetapi diri pilihan dan perbuatan hamba mutlak hak hamba, bukan hak Tuhan. Kita tak ni ikhtiari ke itirari ke perbuatan Allah belaka ni. Pandai ni. Gerak diam memilih tu perbuatan Allah. Berusaha tu perbuatan Allah. Terdetik di hati pun perbuatan Allah. Berkelip mata pun perbuatan Allah. Bergerak nadi pun perbuatan Allah. Jadi kata serupa kita dengan Qadariyah separuh tu, serupa pada zahir je. Hakiki tak serupa sebab pilihan dan perbuatan hamba Qadariyah zahir batin hak hamba. Seteri bekah. Kita ahli sunnah jemaah berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, tidak pada batin. Batin balik pada Jabariyah.
hak Tuhan belaka, termasuk diri, pilihan dan perbuatan hamba. Bukan setakat Abu Bakar sahaja. Bukan diri, pilihan dan perbuatan, tetap hak Allah Ta'ala. Ada golongan yang mengaku ahli sunnah, dia sebaliknya pilihan dan perbuatan zahir batin hak hamba. Cuma tak Abu Bakar. Jadi zahir batin hamba tu macam Qadariyah. Memang Qadar berpegang pilihan dan perbuatan hamba zahir batin hak hamba. Zahir hamba, hakiki pun hamba. Serta bukan. Tiba-tiba yang mengaku ahli sunnah ni, pilihan dan perbuatan hamba, zahir batin hak hamba. Cuma tak bukan saja. Dah. Kita zahir sahaja pilihan dan perbuatan hamba, batin hakiki, keesaan pada perbuatan, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk diri pilihan kita pun perbuatan Allah, termasuk diri usaha kita pun perbuatan Allah. Sebab apa? Sekalian perbuatan Allah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Itu sahaja. Ada kena jaga pula sini ni. Memang kalau kita mengaji dengan betul-betul disebut gitu je. Maknanya kita ni separuh Jabariyah, separuh Qadariyah. Gitu. Jadi dia letak kita tengah ni, mana ada Qadar separuh. Siapa sama-sama berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi Qadar ni melampau, pilihan dan perbuatan hamba bekah pula dah. Ahli sunnah tidak, hanya sama pada ada pilihan dan perbuatan, tapi bukan sama sungguh. Sebab kita ahli sunnah, hamba ada pilihan dan perbuatan hanya pada zahir, bukan pada batin hakiki. Batin hakiki balik kepada kita bicara sekarang, keesaan pada perbuatan. Semua yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak kata Qadarnya tidak, sebab Abu Bakar. Tapi nak kata ahli sunnahnya tidak, sebab pilihan dan perbuatan zahir batin hak hamba. Tu kita tak. Walaupun kata serupa dengan Qadariyah, sebab sama-sama berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi kita ahli sunnah hanya berpegang pada zahir sahaja, hamba ada pilihan dan perbuatan. Hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabb, Allah Tuhan. Diri pilihan tu pun perbuatan Allah, diri usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana kenapa kaul pandangan ulama yang dipilih, yang muktamad ni, tidak harus kita menghukumkan Mu'tazilah Qadariyah ni kafir, walaupun mereka berpegang hamba itu yang menjadikan perbuatan dirinya, bukan Allah, hamba yang menjadikan. Kerana mereka itu Mu'tazilah Qadariyah membenarkan, mana mengaku di hati ni, membenarkan yang mengaku di hati bahawa hamba serta iradah hamba dan kudrahnya kudrah hamba itu makhluk bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana mereka itu Mu'tazilah Qadariyah membenarkan, mana membenar ni mengaku di hati, beriktikad. Membenar ni membenar hatilah, at-tasdiqul qalbi, membenar hati. Manapun membenar hati, beriktikad lah. Walaupun mereka beriktikad hamba menjadikan perbuatan dirinya, diri hamba sekalipun, tetapi Mu'tazilah Qadariyah ni membenarkan, mana mengaku di hati bahawa hamba serta iradahnya dan kudrahnya, kudrah hamba itu makhluk bagi Allah. Walaupun hamba menjadikan sendiri pun dengan kudrah yang Allah buat juga. Jadi sekarang kita ada kehendak. Kehendak ni Allah yang jadikan. Faham tak ni? Kemudian kita pun menjadikan, kita gerak dia yang buat. Gerak dia yang buat ni mari daripada sifat kudrah yang ada di hamba, yang makhluk bagi Allah, tak pisah dengan Allah Ta'ala. Sebab sifat iradah hamba ni makhluk bagi Allah, sifat kudrah hamba ni makhluk bagi Allah, mana tak pisah juga dengan Allah. Kerana ada kaitan dengan Allah Ta'ala.
Sebab iradah hamba ni Allah yang jadikan. Kudrah hamba ni Allah yang jadikan. Makhluk Allah juga tu. Jadi mereka berpegang seumpama tu. Jadi maknanya tetap putus juga dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hamba menjadikan perbuatan dirinya sekalipun, tapi Mu'tazilah berpegang hamba serta sifat iradah hamba serta sifat kudrah hamba, tubuh diri hamba tu makhluk Allah, sifat iradah hamba makhluk Allah, sifat kudrah hamba makhluk Allah. Walaupun hamba menjadikan perbuatan diri sendiri, tapi yang ada di hamba tu semuanya makhluk Allah. Dia ada kait dengan Allah. Sebab tu tak hukum kafir. Di situ sama juga macam kita bicara bab pisau, bab api. Memanglah pisau memutuskan, bukan Allah yang buat putus. Memanglah api menghanguskan, bukan Allah yang buat hangus. Memang nasi yang mengenyangkan, bukan Allah yang buat jadi kenyang. Memang air menghilangkan dahaga, bukan Allah yang menghilangkan dahaga. Memang obat yang menyembuhkan, bukan Allah. Tapi dengan apa semua tu? Pisau memutuskan, dengan tajam tu makhluk Allah juga tu yang jadi putus tu. Mana panas di api makhluk Allah juga. Kandungan di nasi, di air makhluk Allah juga. Hak ada dalam ubat tu pun makhluk Allah juga. Jadi orang apa ni? Ada kait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tak hukum kafir. Ni hak pandangan yang dipilih, pandangan yang mukhtar. Satu pandangan laginya, tak terima. Mana boleh dak kafir. Sebab apa? Sebab makhluk ni jadi kuasa lah pulaknya. Hamba jadi kuasa lah pulak kerana menjadikan. Pisau api makhluk kuasa juga sebab dia menjadikan putus, menjadikan hangus. Jadi Allah duduk di mana? Lemah Allah sebagai Rabb. Dia yang menjadikan segala-galanya. Sampai masa nak mengatur pergerakan manusia, nak mengatur apa-apa yang berlaku, Allah serah pada makhluk. Dan Allah yang jadikan makhluk kan? Kehendak Allah yang menjadikan makhluk. Allah buat belakalah moga dia kehendak nak jadikan makhluk. Itu baru Rabbil Alamin. Tak, bukan Allah yang menjadikan. Jadi lemah Allah. Hanya Allah yang buat makhluk kan? Bukan makhluk yang minta. Dengan kehendak Allah, sengaja-sengaja Allah menjadikan makhluk ni. Lepas tu Allah atur semua ni. Itu barulah Rabbil Alamin, tuang sungguh. Lepas jadikan makhluk, serah kepada makhluk pula yang menggerak diamkan, yang menjadikan pekerjaan. Bahagian Allahnya, letak kudrah di hamba, letak tajam di pisau, letak panas di api. Lepas tu Allah, lemah Tuhan gitu. Lepas tu dah kafir. Tak terima kata setakat pasik dosa, tak terima. Kafir. Sebab apa? Jadi makhluk tu kuasa. Sebaliknya, jadi Tuhan tu lemah. Macam dengan ayat Tuhan berfirman, wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Surah Ar-Rahman. Tak. Ar-Rahman tau. Ni. Saat ni. Wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan. Allah Ta'ala sepanjang masa ada pekerjaan. Tak ada dah kerjaan Allah, siap dah. Allah letak kudrah di hamba. Tak ada dah kerjaan Allahnya gerak dia hamba tu hamba sendiri dah. Allah letak tajam di pisau. Habis dah kerjaan Allahnya. Nanti putus pisau yang buat. Nanti hangus api yang buat. Lepas tu mana kata Allah sepanjang masa ada pekerjaan? Tak ada dah lah. Siap dah kerja Allah. Jadi seolah-olahnya Allah letak wakil. Letak kudrah di hamba, anda sebagai wakil. Lagi tu seolah-olahnya. Lepas tu Allah, wa kullu yaumin huwa fi sya'. Allah sepanjang masa ada pekerjaan. Apa mana ayat tu? Tapi ni pandangan yang dipilih lah. Pandangan mukhtar, pandangan yang muktamad. Tapi satu pandangan tak ada. Kapi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kan. Mana ada tauhid lagi? Kalau hamba yang menjadikan perbuatan dirinya, walaupun diri hamba tu makhluk Allah, walaupun iradah hamba pun makhluk Allah, walaupun kudrah di hamba pun makhluk Allah, makhluk tak bekas kan? Khalik hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Tiba-tiba makhluk jadi khalik pula, naik pakar. Hamba ni makhluk. Iradah di hamba, makhluk. Kudrah di hamba, makhluk. Lepas tu, jadi khalik pula. Yang menjadikan perbuatan diri, hamba sendiri. Oh, jadi khalik pula dah dianya. Asalnya makhluk, jadi khalik gitu. Ini hak mutalah qadariyah. Tapi hak paling muktamad kerana ni lah. Mana walaupun hamba yang menjadikan, tapi hamba tu makhluk Allah. Iradah di hamba makhluk Allah. Kudrah di hamba makhluk Allah. Jadi makna ada kaitan juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada muktamad tidak menghukumkan kafir. Tapi osik lagi mubtadi'. Itu satu alasan kau yang dipilih tidak menghukumkan kafir. Dan sebab menanggung mereka itu atas kata yang mereka itu, atas i'tiqad hamba itu menjadikan perbuatan dirinya takut jahat dinisbahkan maksiat dan kufur itu kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni alasan Mu'tazilah ni. Jadi kalaulah perbuatan hamba perbuatan Allah Ta'ala juga, jadi hamba buat jahat, sandar kepada Allah jadinya. Ada percakapan kita tak sandar kepada Allah, tapi kita berpegang perbuatan Allah Ta'ala lah termasuk perbuatan jahat, kita tak sandar kepada Allah. Ini kita ada sunnah. Di Mu'tazilah dia kena letak pada hamba, barulah betul-betul bukan Allah Ta'ala. Ini berpegang Allah yang melakukan perbuatan jahat, bercakap jangan sandar pada Allah. Jadi kalau cakap kata bukan Allah buat perkara jahat, tapi hati berpegang Allah yang buat, super je dah. Jangan. Dan sekarang ni kita disunnahkan cakap jangan sandar pada Allah perbuatan jahat, haram tu, dosa besar. Terpegangan macam mana? Pegangan Allah yang buat. Super je. Tak sandar pada Allah pun berpegang Allah. Ni akal Mu'tazilah ni. Kalau adalah orang bijak Mu'tazilah sama sekarang, makanlah jawapan dia. Makan. Sebab apa? Sebab ahli sunnah kita pun gitulah. Ahli sunnah kedok dah tahu. Ahli sunnah slogan je. Ahli sunnah slogan. Akidah ahli sunnah jemaah betul kedok. Pekoh bermazhab Syafi'i, betul ke tak mazhab Syafi'inya? Gitu je lah. Tapi tak apa pekoh tu, tak jadi mazhab Syafi'i, jadi mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali, jadi rojak pun tak apalah. Tu bab furung agama. Tapi bab etika ni, kalau dak je ahli sunnah wal jamaah, balik awal. Balik awal tak ada lah. Semayang tak akan diterima, ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.